الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, bertemu kita pada hari ini insya-Allah untuk kita bincang, kita mudzakarahkan dengan satu surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr. Kita bertadabbur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, memahami kalam Allah dan mendekatkan diri kita kepada Rabbul Jalil Jalla wa Ala. Al-Insan. Surah ini terdapat perbezaan pandangan para ulama. Apakah surah ini adalah Makkiyah ataupun Madaniyah? Sebahagian ulama menyatakan surah Insan ini adalah Makkiyah, seumpama Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Sebahagian ulama bilangan yang besar mengatakan Madaniyah. Surah ini adalah Madaniyah, bermaksud diturunkan di Madinah. Baik. Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan pada pandangan beliau surah ini adalah Madaniyah, tetapi kata beliau bahawa surah ini hampir dianggap sebagai Makkiyah. Kenapa? Kerana kaedah susunan ayat tersebut. Ayat ini hampir dianggap sebagai Makkiyah kerana susunan ayat ini hampir dengan susunan ayat-ayat Makkiyah, macam mana surah-surah yang diturunkan di Makkah. Beberapa perkara yang disentuh dalam surah ni, antara perkara yang disentuh di dalam surah ini adalah tazkirul insan bi aslihi, memperingatkan kepada manusia. Kita akan sentuh nanti, memperingatkan kepada manusia tentang asal kejadian manusia. Dalam surah ni akan cerita tentang asal kejadian kita ni, macam mana kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kedua, dalam surah ni juga menyentuh tentang bagaimana kita diciptakan dan hikmah kita diciptakan oleh Allah. Hikmah penciptaan manusia, kemanakah kita? Dan dalam surah ni juga diceritakan sedikit sentuhan tentang nikmat syurga. Diceritakan tentang dakwah kepada orang-orang kafir. Surah ini menceritakan beberapa perkara yang penting sebagai
peringatan kepada kita. Perkara-perkara berkaitan dengan akhirat dibincangkan dalam surah ni. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, nikmat yang kekal berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Kata Al-Imam, surah ini yakadul jawus surati huwa jawus suratil makkiyah. Keadaan surah ni nampak dia macam surah makkiyah. Kerana tu uslub surah ini membuatkan sebahagian orang menganggap surah ini adalah surah makkiyah. Baik, Allah mulakan ayat ni, kita tengok Allah mulakan dengan cerita tentang asal kejadian manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Ta'ala, hal ata, telah datang kepada manusia. Bukankah pernah datang kepada manusia hainum minad dahri, pada satu ketika, lam yakun syai'an madhkura, manusia itu belum dikenali, belum ada untuk dikenali. Lam yakun. Allah mulakan ayat ni dengan Allah kata manusia ni asal tak ada apa. Asal kejadian manusia ni kosong. Boleh tutup pintu tu tak? Dia cahaya dia terang sangat, macam tak nampak. Tak, maaf. Silau. Masih. Baik. Masih. Surah ni Allah mulakan dengan Allah tanya soalan. Kalau kita tengok dalam tafsir, Allamah Ibn Kathir rahimahullah ta'ala cerita tentang kehebatan surah ni. Satu riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim cerita Nabi selalu baca surah ni dengan alif lam mim as-sajadah di dalam salat subuh baginda Nabi. Dan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala juga mendatangkan satu riwayat bahawa Abdullah bin Wahab qal akhbarana bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi surah. Nabi baca surah ni. Wa qad unzilat alaihi wa indahu rajulun aswad falamma balagha sifatal jinan zafara zafaratan fakharajat nafsuhu. Di sisi Nabi SAW bila diturunkan ayat ni, Nabi pun bacakan surah ni. Bila Nabi baca surah ni, di sisi Nabi ada satu orang yang agak berkulit gelap. Bila dia dengar ayat ni, ayat-ayat dalam surah ni, dia mendengar tentang sifat tentang syurga. Dia dengar ayat tentang syurga, dia merasakan di dalam jiwa dia getaran tentang kenikmatan syurga tu. Apa yang berlaku sehingga dia telah meninggal dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhraja. Surah ini telah mengeluarkan roh sahibikum, kawan kamu, ataupun akhikum, saudara kamu. Apa yang mengeluarkan asyauq ilal jannah, kerinduan dia terhadap syurga. Satu orang sahabat Nabi SAW yang berada berhampiran dengan Nabi dengar surah ni dibacakan. Ketika Nabi SAW bacakan surah ni baru diturunkan, dia dengar dengan teliti. Dia dengar dengan syauq, dengan kerinduan.
Bila cerita tentang nikmat syurga, di belakang ni Allah akan sifatkan nikmat syurga, minuman syurga, bagaimana keadaan syurga. Tak banyak pun, tetapi kerana dia tadabbur, dia memikirkan makna, dan dia mempunyai jiwa perasaan kerinduan yang sangat mendalam terhadap syurga, sampai takdir Allah Ta'ala dia telah meninggal dunia. Syauq, Nabi kata dia meninggal asyauq ila jannah, kerana kerinduan pada syurga ni. Syauq, rindu pada syurga tu telah menyebabkan sahabat tu wafat, meninggal dunia. Kita pun meninggal dalam kuliah agak kadang lena kan. kita meninggal lain, lengak kuliah kan, slow pula ustaz kan, dengan aircon pula pukul 10 kan, silap hari bulan, kalau slow sangat volume dia boleh meninggal agak, meninggal sementara kan, mati syahid terlena. Dan ni cerita sahabat Nabi. Tuan-tuan, cerita sahabat-sahabat baginda Nabi ni, kalau kita teliti tentang keadaan mereka di dalam kuliah Nabi SAW, kita takkan heran dengan kisah ni. Sebab ada banyak kisah lagi. Bukan dengan satu kisah ni. Ada banyak lagi kisah. Ini contoh kisah seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia dalam kuliah Nabi bila dengar tentang syurga. Hati dia tu tak tertanggung rindu tentang syurga sampai meninggal dunia. Di zaman Nabi juga pernah berlaku kisah satu orang sahabat Nabi yang lain meninggal dunia dalam kuliah Nabi bila dengar tentang azab neraka, tentang keadaan gigi ahli neraka yang akan dibesarkan seumpama gunung Uhud. Kerana perasaan takut tu membuatkan dia meninggal dunia. Sahabat-sahabat baginda Nabi SAW ni orang-orang yang benar-benar rindu, orang-orang yang benar-benar cinta, orang-orang yang benar-benar yakin. Jadi kalau kita telusuri dalam hadis, kitab-kitab hadis riwayat kisah tentang ni, maka kita akan menjumpai banyak lagi kisah. Kita pada hari ni kadang-kadang orang terkejut dengar berita-berita kan, berita-berita yang mengejutkan dia. Satu orang meninggal dunia dengar berita kematian anak dia. Anak dia mati mengejut, dengar terkejut, meninggal di tempat kejadian. Kita pernah dengar benda-benda tu. Jadi tak heranlah kalau sahabat Nabi macam tu, kerana pada mereka benda yang besar untuk mereka adalah akhirat. Yang menyentuh hati mereka adalah akhirat. Jadi tak heranlah untuk mereka berbanding dengan kita ni. Jadi bila Allah mulakan ayat ni, Allah tanya tahu soalan, hal ata 'alal insan hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah kata, bukankah pernah datang kepada manusia pada satu ketika dulu, lam yakun syai'an madhkura, tazkir, Allah bagi peringatan. Sebab manusia ni kan kadang-kadang dia lupa asal dia jadi sombong. Saya ni kan panggil nama saya tu sebut gelaran sekali nah. Bukan senang tu. Contoh kadang-kadang kan saya ni bukan senang nak dapat PhD ni. Contoh kan, bukanlah kita nak sebut. Kadang-kadang kita kan, kita kata orang sombong, tapi kita harap orang melayan kita tu berbeza. Itu tanda-tanda kesombongan ada dalam hati kita. Tapi kita kata kita tak sombong, tapi orang ni cakap dengan saya tu kan, tengoklah sama dengan siapa bercakap. Kita harap layanan berbeza pada kita. Maka Allah peringatkan ayat ni mula-mula, hal ata 'alal insan hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ingat kejadian kamu. Wahai manusia, kamu ni satu ketika ni bukanlah satu benda yang boleh disebut nama. Makna minal adami, daripada tak ada apa. Hampa ni satu masa dulu tak ada apa. Qad madha 'alal insan waqtun tawil minaz zaman. Ay kana fil adam
lam yakun lahu dhikrun wala wujudun, tak disebut dan tak wujud. Asal kita ni tak ada apa pun. Kemudian Allah mula cerita bagaimana pula kita dijadikan. Allah memperingatkan asal usul kita. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kata Allah Ta'ala, Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfah, kata Allah, daripada nutfah, daripada titis mani, amsyaj, yang bercampur. Pasal apa kami bagi jadi manusia ni? Nabtalihi, untuk kami menguji mereka. Masa cipta kita lagi Allah bagi tahu dah, kita ni akan hidup dalam ujian. Kita ni, kehidupan kita ni adalah ujian. Nabtali, bukan saja bagi jadi hampa ni, nak uji. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan bagi mereka sami', pendengaran, basira, penglihatan. Kami bagi mereka pendengaran dan penglihatan, supaya mereka dapat lihat, dapat tengok. Pasal apa? Nak menguji. Asal hampa ni tak ada apa, kemudian kami jadikan hampa, jadikan kamu pula min nutfah. Sebab tu pernah berlaku perdebatan antara satu orang raja dengan satu orang waliun min awliyaillah. Bila dia menegur raja tentang satu perkara yang salah, raja tu tanya, kamu ni kena ada aku ni siapa? Kena ada aku ni siapa? Maka syekh tu berkata, aku kenal. Kamu ni asal adalah tetes mani. Kemudian kamu hidup di dunia ni, dalam perut kamu ada najis. Dan satu hari kamu akan kembali ke dalam tanah. Rengak raja tu jam. Itulah kita. Kenapa kita nak sombong? Allah mulakan ayat ni untuk peringat asal kejadian kita supaya kita tak sombong. Minta maaf katalah kan, kita ni punya asal kejadian keluar daripada tempat yang kotor. Mazhab Syafi'i tak najis, mazhab Hanafi najis, tapi tempat yang kotor. Kerana Allah nak peringatkan, inilah kita, jangan kita sombong. Kemudian Allah jadikan kita dengan ada orang yang Allah berikan dengan rupa yang agak lawa sikit. Jangan lupa, semua asal sama. Allah jadikan dia dengan kaya sikit. Jangan lupa, kita semua asal sama. Masirana, tempat kesudahan kita sama juga. Karena kita ni macam mana keadaan sekalipun, kita akan kembali kepada turab, kepada tanah. Tak ada beza. Surah ni tazkir, sebab tu kita sebut mula-mula peringatan pada kita. Tuan-tuan, antara sifat yang Allah tak suka sangat, Allah benci, adalah kibir, sombong. Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu ada kain selendangku, kata Allah. Syaitan ni, iblis ni, dia alim, ilmu dia banyak, ibadat dia banyak. Tetapi dia, kenapa dia ni Allah jadikan di kalangan yang laim, rajim, Allah hina, halau dia. Satu ya, sombong. Jadi Allah mula cerita ayat ni peringat kita. Asal kita adalah daripada status mani amsyaj yang bercampur.
Kemudian Allah kata, kita ni ada visi dalam kehidupan kita. Nabtalihi, kita akan diuji oleh Allah. Ibtila dalam kehidupan kita pelbagai. Ujian dalam kehidupan kita macam-macam. Orang senang diuji dengan senang, orang susah diuji dengan susah, orang sehat diuji dengan sehat, orang sakit diuji dengan sakit, diuji di tempat kerja, diuji di rumah, sebagai isteri teruji, sebagai suami teruji, sebagai ayah teruji, sebagai anak teruji, sebagai pekerja teruji, sebagai bos majikan teruji. Hidup kita ni ringkas dia adalah ujian. Ibtila adalah ujian. Ada orang yang hidup dengan keamanan, dia lalai dan leka, ujian. Ada orang yang Allah uji mereka dengan peperangan, ujian. Segalanya Allah ciptakan manusia ni, Allah cerita mula-mula nabtali, untuk kami uji. Kemudian Allah kata sami'an basira, kami jadikan mereka pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah kata, kami jadikan mereka ni dengan ujian. Kemudian hadainahu, kemudian sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka, kami tunjuk kat mereka dua jalan. As-sabila, kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Dalam ayat yang lain disebut najdain. Kita boleh pilih. Allah tunjuk. Hadaina, hidayah. Apa makna hidayat? Hidayat ni apa dia? Syekh Abdul Samad Al-Falambangi rahimahullah ta'ala menyebut dalam Hidayatus Salikin, hidayah ini petunjuk. Allah tunjuk jalan betul, jalan salah. Itu hidayah. Kekuatan nak berjalan atas petunjuk tu taufiq. Sebab tu bila hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawab bagi muazzin, ucapan muazzin tu la haula wala quwwata illa billah. Kami tak mampu ya Allah. Nak menuju kepada salah, nak menuju kepada ibadah, nak menuju kepada kejayaan, kami tak mampu. Allah dah tunjuk, nampak dah, jalan dah. Ada orang dia nampak jalan betul, tapi dia kata, lah saya tak tahulah, saya tahu macam ni lah, inilah jalan yang betul, tapi itulah tu dia tarik tu kira innalillah. Itulah kan, macam mana nak cerita ni. Ramadan nak habis dah ni, Nabi i'tikaf di masjid 10 hari akhir Ramadan ni. Qiyamul lail Nabi panjang tau. Hang duk sibuk dengan kuih raya lagi. Tafsir masuk kuih raya pula dah. Contoh kan, 10 malam Nabi ajak kita fokus ibadat. Lailatul Qadar, 10 malam terakhir. Sahabat Nabi, kalau kita boleh sebut dengan bahasa yang lain, mereka ni menggila dengan ibadah. Kita bila 10 malam terakhir ni jadi korban dan terkorban. Nampak dah, hadis Nabi tahu dah, hidayat nampak, tapi itulah kan, ayat kita tu, itulah kan, nak buat macam mana lah, nak cerita pun susah. Allah kata syakirau wa imma kafura. Ada orang memilih jalan orang yang bersyukur, ada orang memilih jalan orang-orang yang kufur. Allah bagi dua jalan. Depa lah buat keputusan, nak pilih jalan orang bersyukur ataupun jalan orang-orang yang kufur. Tariqul hidayah ataupun tariqud dalalah. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita.
Sebab tu Nabi ajak kepada kita satu benda yang doa yang penting tuan-tuan, minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sebab dahsyat. Ya Allah, perlihatkan kepada kami jalan yang lurus itu sebagai lurus, dan bagi taufik untuk kami berjalan di atas jalan yang lurus. Perlihatkan jalan yang salah itu sebagai salah. Berilah kami taufik untuk menjauhi jalan yang salah. Sebab apa? Ada orang yang dia keliru. Jalan yang lurus, jalan yang betul, dia nampak bengkok. Jalan yang bengkok, jalan yang salah, dia nampak lurus. Apalah bulan-bulan puasa ni duk kalut. Bulan puasa ya baru nak baca Quran. Bulan puasa baru nak tadarus Quran. Bulan puasa lah barulah nak jadi Muslim. Just be yourself. Apalah kita kalau dah tak puasa lah nak buat macam mana? Tak payah kita duk berpura-pura hipokrit. Pening ni, pening. Dan kita ni bab dunia, bab akhirat ni kita ambil sikit-sikit ya. Kita pada-pada kita hidup di dunia ni. Buat tarawih sikit-sikit ya. Kan Quran nak baca-bacalah. Banyak lagi perkara yang penting. Ramadan ni bukan berkaitan dengan perkara ni saja. Dah nak cerita apa ni? Kalau Allah tak bagi hidayat, keliru, haru biru. Orang tak tahu senang ajak. Orang yang tak tahu kata dia tak tahu ni, memang susah nak ajak. Dia rasa dia tahu. Kerana tu minta hidayat. Allah suruh kita minta hidayat satu hari 17 kali. Minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah tak tunjuk, tak nampak. Jalan orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Macam mana saya nak tahu saya ni syukur, saya kufur? Orang yang bersyukur atas pemberian seseorang kepada dia, apa dia buat? Dia tunaikan perintah orang tu, kehendak orang tu. Allah jadikan kita daripada tak ada apa. Allah jadikan kita daripada setitis mani. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kami bagi jadi yang pendengaran dan penglihatan pasal kami nak uji. Kemudian Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Kemudian kita tak ikut. Jadi kita ni syakiran ke kafura ke? Kita sendiri yang putuskan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kemudian Allah cerita pula bagaimana Allah sediakan kepada golongan kafir. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Inna a'tadna, kami sediakan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, salasila, rantai-rantai yang membelenggu mereka. Allah cerita tentang azab neraka sikit. Hang kalau tak syukur kepada aku, hang kufur kepada aku, ini tempat kamu. Salasila. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut aghlala wa sa'ira, api yang menyala-nyala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah sebut jelas lil kafirin. Allah sebut lil kafirin. Allah tak sebut li ghairil muslimin. Kami jadikan kepada bukan orang-orang non-muslim. Allah sebut lil kafirin. Kafir bermakna menutup, tidak menerima Islam. Kenapa hari ni kita allergic sangat, saya pun tak tahu. Ayat ni kita nak kena ubah. Kalau kita tak mau guna istilah kafir, kita kena ubah ayat yang mana Allah sebut al-kafirin tu, kita kena buat ghairul muslimin. Mengubah Quran. Allah sebut jelas. Memang dalam usul fiqh dakwah dia cerita lain. Ketika kita nak menyampaikan dakwah,
Tetapi ayat ni kan jelas. Allah sebut bagi orang-orang yang kafir, kami sediakan bagi mereka belenggu. Dan kami sediakan bagi mereka itu azab di dalam neraka Allah Ta'ala. Innal abarara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura. Kemudian Allah alih pula ayat ni. Allah cerita bagaimana pula orang-orang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Oh, orang yang tadi kafur, mereka ni dikenakan azab neraka. Bagaimana orang yang syakur, yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Maka Allah cerita pula, innal abarara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, al-abrar, orang-orang yang buat kebaikan, yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura, orang-orang yang membuat kebaikan akan minum daripada gelas berisi minuman campuran yang campurannya adalah kafur. Kafur adalah air daripada sungai, daripada mata air, daripada syurga Allah Ta'ala. Sebahagian kitab menyebut, dalam sebahagian kitab tafsir menyebut al-khamr. Mereka dia orang-orang yang baik, Allah sebut abrar, orang yang syukur tadi, orang yang buat kebaikan. Allah kata, Allah bagi bayangan mereka dalam syurga ni duduk dalam keadaan senang lenang, sambil rileks boleh minum. Minum apa pula? Minuman yang mereka minum itu adalah minuman yang bercampur dengan satu minuman yang mempunyai raihah tayyibah, yang mempunyai bau yang sangat harum. Dan minuman yang mana dia akan minum minuman itu sangat lazid, sangat sedap. Al-azab, sedap, nikmat. Makna kalau orang dalam tu boleh relax minum dengan gelas, maksud dia bagi orang yang saleh ni, Allah berikan kepada mereka ketenangan, kenikmatan. Allah mula cerita nikmat yang Allah akan bagi kepada ahli syurga. Ahli neraka ni ada minuman tak bagi mereka? Ya, ada minuman bagi ahli neraka. Dalam ayat yang lain Allah cerita yusqau, diberi minum min ma'in hamim, daripada air panas yang menggelegak, yang akan meluruhkan kulit-kulit muka mereka ni. Tapi bagi ahli syurga, air yang nikmat. Ayat tu macam mana? Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Kemudian Allah Ta'ala cerita, ianya adalah air, mata air yang dalam syurga itu yang diminum oleh hamba-hamba Allah Ta'ala, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaiknya. Ayat yang mereka minum nikmat tu adalah ainan yashrabu biha ibadullah, ayat yang mereka minum di dalam syurga dan memancarkannya dengan tafjira, dengan sebaik-baiknya. Allah cerita tentang nikmat ahli syurga, antaranya mereka tenang dalam syurga, mendapat minuman yang nikmat. Satgi Allah cerita pula keadaan lagi sikit lagi. Kemudian Allah Ta'ala cerita, mereka ni dapat ni pasal sebab apa mereka dapat benda ni? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kemudian Allah mula cerita, mereka itu sifat-sifat mereka ni ahli syurga, antaranya memenuhi yufuna bin nadri, memenuhi nazar, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yauman kana syarruhu mustatira. Mustatira ni bertebaran. Depa takut hari akhirat. Sifat depa tunaikan nuzur. Sifat mereka ni ahli syurga yang kedua, mereka ni orang yang ada sifat khauf, takut kepada Allah Ta'ala.
Dan kata Allah, sifat depa lagi, macam mana lagi sifat-sifat ahli syurga ni, wa yut'imuna at-ta'am. Depa ni suka bagi makan ke orang. Bukan gagal makan dia. Suka bagi makan ke orang. Yut'im. At-ta'ama yut'im. Wa yut'imuna at-ta'am. Dan mereka ini suka memberi makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin. Ala hubbihi. Bukan makanan tak habis bagi. Bagi yang baik, yang fresh, yang dia suka. Miskina wa yatima wa asira. 3 golongan. Diberi makan kepada orang-orang miskin, anak yatim, asir. 3 golongan ni akan dapat ganjaran ni. Dah Allah cerita adna. Golongan yang orang kadang pandang rendah kan. Nak buat baik ke orang atas pada kita ni senang. Karena kadang-kadang dia ada kepentingan. Datuk sebagainya lah kan, kita hormat dia, kita layan dia. Yang ni kadang-kadang dia ada yang terselit kan. Udang sebalik mi, sebalik kuih tiaw ke apakah kan. Tapi nak buat baik kepada orang bawah pada kita, status dia rendah pada kita, yang ni dia kena ada keikhlasan yang tinggi. Kadang orang kan dengan setengah orang kan, orang yang ada ni kan, dia bagi salam, Assalamualaikum, dengan penuh hormat. Orang yang biasa-biasa bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab, muka nak senyum pun 2 kubang Salam ya. Nak jawab Waalaikumsalam pun kedekut. Pasal apa? Ni siapa? Menarik ayat ni. Allah Ta'ala bagi contoh yang adna. Orang nanti buat lebih kurang kat golongan ni lah. Golongan ni miskinan. Allah sebut antara sifat-sifat ahli syurga ni, mereka suka bagi makan. Dan siapa kat mereka suka bagi makan? Suka bagi makan yang mereka suka kepada orang-orang miskin. Orang tak pandang orang miskin. Kadang bulan Ramadan kan, bergaduh orang nak bagi makan. Ni apa, warga asing mah pergi duduk asing. Kita kalau duduk Korea, kita warga asing tak? Saudara kita yang ada di Australia, warga asing juga. Dalam kubur ada kelas lah, kasta. Ini kubur warga asing, ini kubur datuk-datuk nah. Malaikat kata hang B40 ya. Tak ada. Tak ada. Hari tu sampai masuk paper. Tapi ni kelas tadabbur kan. Tahu mas? Orang yang lebih rendah, Allah cerita, buat baik kepada orang yang lebih rendah tu, dia perlu keikhlasan. Orang Arab kadang setengah tempat kan, di Mesir, Masya Allah, kita tengok kadang bulan puasa ni kan, mereka bagi makan ke orang. Orang yang bagi makan tu, dia sendiri nanti layan, dia sendiri nanti bubuh nasi. Kalau dia bubuh nasi kat budak Malaysia ni kan, dia sendiri bubuh bagi nasi tu makan. Mereka kan, orang Arab ni kuranglah nasi. Bila event baru makan, mereka biasanya makan roti tu kan. Orang Asia ni lah nasi kan. Dia sendiri bubuh bagi. Kerendahan hati tu. Mereka ni suka bagi makan kat orang miskin, anak yatim. Asir. Asir ni siapa dia? Hamba tawanan. Kena tangkap di medan perang. Kena tangkap medan perang. Tuan-tuan, bila sahabat Nabi menang dalam satu peperangan, riwayat tu panjang, raja tu tanya, tentera Rom kalah dengan sahabat Nabi. Raja tu tanya, hampa kalah dengan siapa ni? Alaisu basyaran, mereka ni bukan manusia ke? Sebab tentera Rom pada ketika tu mempunyai kelengkapan tentera yang sangat komplit. Sahabat Nabi ni biasa-biasa ya, bukan tentera terlatih. Ketua tentera tu jawab beberapa sifat yang ada pada sahabat Nabi yang menyebabkan mereka menang.
Satu, pagi hari mereka berada di atas kuda, malam hari mereka berada di atas sejadah. Dan antara sifat mereka yang diceritakan, yang nak kait dengan ayat ni, mereka ni tak rampas makanan orang-orang yang jadi asir, yang jadi tawanan. Mereka layan tawanan dengan baik. Ini sifat sahabat Nabi. Orang main perang dengan kita. Kan perang dengan kita dah dapat dah. Takkan kita nak bagi layanan bagus. Hang nak main bunuh aku. Banyak cantik nak bagi layanan bagus. Suku mut lagi kita bagi. Tapi boleh layan dengan baik. Sebab mereka berperang tu ikhlas kerana Allah. Ini antara sifat-sifat ahlul jannah. Orang dengan musuh. Tak mereka buat ni pasal apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Lebih dahsyat lagi, Allah cerita sifat keikhlasan ahli jannah ni macam mana. Sambil memberi makanan kepada mereka, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya kerana mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih daripada kamu. Innama nut'imukum, kami bagi hampa makan liwajhillah, kerana Allah. La nuridu, kami tak mau daripada hampa minkum jazaa'an wala syukura, tak mau balasan dan terima kasih. Oh, yang ni bukan senang. Kita ni dalam hidup, antara ungkapan yang agak terkenal lah, selalu kita ucap, tak erti terima kasih. Tengok dia hari tu, saya tolong dia, satu terima kasih pun tak boleh nak kata. Normalnya manusia bila bantu orang, tolong orang, dia harap sikit dalam hati dia tu apa dia? Katalah terima kasih, kurang-kurang. Ada pengharapan. Ataupun lepas dia tolong berapa lama, orang tu jumpa dia tak mana pun angkat tangan. Dia ingat lagi aku. Ingat apa? Hari tu bulan puasa aku tolong. Tapi Allah cerita sifat ahli syurga ni. Yang ni yang kita nak warisi. Allah bagi tahu karakter ahli syurga ni, bila dia buat satu kebaikan, dia bagi makan kat orang. Ini sifat sahabat Nabi tu, Allah rekodkan. Depa punya sifat ni macam mana dalam tafsir disebut. Sifat sahabat Nabi, la nuridu minkum, kami tak mau daripada hampa balasan balik nah. Tak payah duk balas balik. Wala syukura, dan tak payah pun ucap terima kasih. Depa tak mau mereka ni dihargai kerana pemberian mereka. Oh, yang ni memang susah. Kan? Kita kalau nak muhasabah, kita rasa macam duk kena duk planet mari. Dalam hati takkanlah sikit tak rasa orang nak apa, kurang-kurang terima kasih lah sikit. Kadang dia ucap melerek sikit lah. Kurang-kurang ada lah terima kasih sikit kan. Jenis ni. Ini khulusiyah, tahap keikhlasan yang tinggi. Allah cerita sifat-sifat ahli syurga, antaranya mereka buat, mereka lupa. Buat benda baik ke orang, mereka lupa. Mereka buat salah ke orang, mereka ingat. Kita yang senang ni, buat salah ke orang lupa, buat baik ke orang ingat. Yang tu normal lah. Tapi lupa buat baik. Haji kenal saya, hari tu Haji tolong saya. Oh, saya tak ingat lah. Haji ingat kan saya? Oh, saya ingat hari tu saya tersilap marah hang tak maaf nah. Sampai sudah duk minta maaf tak habis-habis. Sampai kawan tu lemah, minta maaf hari tu nah. Tersilap. 10 tahun dah orang tua ni duk minta maaf kat aku. Yang ni spesies yang rare, susah nak jumpa. Sebab manusia ni normal, dia harap penghargaan. Kurang-kurang hargailah saya sebagai seorang isteri, harap suami kata terima kasih abang. Mana terima kasih sayang, tolong hidang makanan. Suami harap isteri kata terima kasih abang, bawa balik mai rezeki kepada rumah, jadi ketua keluarga. Ini normal. Tapi bila kita tak harap apa-apa melainkan daripada Allah, kita tak pernah rasa penat.
Dan kita adalah orang bebas. Kita tak tertawan. Hang ni awak lah duk sabak lagi dengan dia. Dia tu. Dah aku buat kerana Allah. Oh, yang ni memang ajaib, resepi hebat. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kemudian Allah cerita apa tak? Apa yang memotivasikan mereka ni? Macam mana mereka boleh jadi macam tu? Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Allah sebut, inna nakhafu min rabbina yawman abus, muka masam, qamtarira, takut dengan azab Allah. Mereka ni yang memotivasikan mereka buat lagu tu, tak harap pada terima kasih, tak mau terima kasih, tak mau dihargai. Pasal apa? Khauf, takut ke Allah. Pasal apa bagi makan saya ni kira saya ni buat ni untuk kubur saya. Tak payahlah terima kasih sangat, saya buat ni untuk kubur saya ni. Awak hang buat macam ni, depa ni tak kata apa pun. Dah aku buat untuk kubur aku. Dalam hidup saya ni pernah jumpa satu orang tua, satu orang makcik tua, usia dalam 70 lebih, 80 lebih kurang, baru meninggal dunia. Dia ni kumpul duit, anak-anak dia nanti bagi kumpul duit sikit, dia nanti sedekah ke orang. Kumpul duit sikit, sedekah ke orang. Ada duit lebih sikit, dia nanti buat makan, beli yang tu yang ni, bagi makan kat budak-budak. Saya pernah satu hari tegur dia, Haji, pakcik, simpanlah sikit duit untuk belanja kan. Dia kata, saya ingat lagi dia kata, saya buat ni untuk kubur saya. Saya buat ni untuk kubur saya. Sebab tu duk ingat lagi ungkapan. Meninggallah almarhumah. Dia meninggal, semua orang ingat dia. Sebab dia tak pernah harap orang terima kasih pun kat dia. Yang memotivasikan mereka ni ahli syurga buat ni, satu tadi, mereka buat ni tak harap balasan, ikhlas. Kedua, mereka buat kebaikan ni kerana takut azab Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah bagi? Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Allah bagi apa yang mereka harapkan. Maka Allah Ta'ala melindungi mereka daripada kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Mereka buat kan ikhlas kerana nak selamat pada azab Allah Ta'ala. Cerita mereka buat kebaikan tadi di atas cerita ni semata-mata nak selamat pada neraka. Maka kerana niat mereka ikhlas kerana perkara tersebut, fawaqahumullah, maka Allah menyelamatkan mereka daripada keburukan pada hari tersebut, hari akhirat nanti. Walaqahum nadrah, Allah bagi wajah mereka ni nadrah, bercahaya-cahaya, bersinar-sinar, surura, seronok. Riwayat dicerita di padang mahsyar. Padang mahsyar esok ni manusia akan berada dalam keadaan ketakutan. Ketakutan ni Allah cerita mereka ni sakura. Dalam ayat lain Allah cerita ni orang nanti ingat mereka ni mabuk. Tapi bukan mabuk. Ibu yang mengandung pun lupa tentang anak dia. Keadaan orang yang teramat-amat takut. Cerita dia macam tu, keadaan masa tu. Tapi orang-orang ni masa mereka hidup di dunia ni, dia perbuat segala kebaikan, tak mau pujian, tak mau terima kasih, buat kerana takut pada Allah Ta'ala. Balasan Allah bagi laqahum, Allah bagi ganjaran pada mereka. Hari kiamat orang dalam kekusutan, keserabutan, ketakutan, Allah bagi mereka melihat ganjaran, pahala, amalan mereka, keikhlasan mereka buat baik tu dengan wajah mereka yang bercahaya-cahaya. Tuan-tuan perempuan, moga Allah rezekikan kepada kita lah, insya-Allah. Moga Allah rezekikan kepada kita. Tapi sifat di atas tu kita kena usaha untuk sampai. Bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, tazkiyah.
Bulan ni lah kita nak checklist, tengok kelemahan, nak perbaiki. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian Allah Ta'ala cerita wajazahum bima sabaru. Kemudian Allah memberi dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabarannya dengan syurga dan pakaian daripada sutra. Allah kata kemudian jazahum, kami bagi balasan kat depa, orang yang sabar ni. Sabar kita kata ada 3. Sabar daripada nak melakukan dosa, teringin nak buat, teringin nak tengok, terasa nak ingat benda dosa, seronok nak dengar mengumpat cerita pasal orang yang kita tak suka, orang duk cerita ni, rasa teringin nak dengar, rasa seronok nak dengar, tapi tinggal, tak mau, aku tak mau dengar, tak mau tengok dosa tu. Sabar, menahan diri daripada melakukan dosa. As-sabru 'anil ma'siyah, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar melakukan ketaatan, nak buat ketaatan sabar. 10 tarawih mula semangat, dia mai 10 kedua ni dia dah pancat, dia mai 10 ketiga ni hantu raya duk mai. Nak kena sabar. Mood raya mai, ringtone pun dah tukar dah kan. Nak pi tarawih, nak buat kerja, nak baca Quran, duk ada kerja. Sabar. As-sabru 'ala ta'ah. Nak bangun tahajud macam cerita Nabi ni, Qiyamul Lail punya panjang. Sabar. Sebab nafsu kata sikit lagi, apa salahnya? Sat lagi sahur bangunlah. Nak buat ketaatan ni kena sabar. Orang kata kat kita nak balas balik tu kan, ada peluang lah, bagus dia boleh tanggung. Nak tak cakap buruk ni, sabar. Akulah kawan ni kan, falyaqul inni saim. Nabi kata aku puasa. Sabar. Ala ta'ah, nak buat benda baik pun kena sabar, nak tinggal dosa pun kena sabar. Ibtila, ketika menghadapi ujian, sabar. Bagi orang-orang yang macam ni, Allah bagi balasan mereka jannah. Harira ni pakaian yang mewah. Sutra ni bukan sutra made in China ni. Ni sutra asli. Nak cerita pakaian ahli syurga pun mewah dah. Sutra yang halus. Muttaki'ina 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Kemudian kata Allah Ta'ala, di sana mereka duduk bersandar di atas pelamin. Mereka tidak akan merasakan terik matahari dan tidak pula merasa kesejukan yang berlebihan. Dalam syurga nanti mereka duduk di atas alal arsh, di atas satu kursi yang dihias. Ada riwayat mengatakan daripada emas, makna kursi berhias, pelamin. Duduk sepanjang hidup atas pelamin. Maksud dia Allah berikan singgah sana yang mewah. Tempat duduk yang mewah di dalam syurga. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tak payah duduk serabut kot La Nino, La Nana kan. Panas lah, terik lah, dahaga. Tak. Sejuk sangat lah. Tak. Dalam syurga tu, ma tashtahi anfusuhum, apa yang kita nak. Dalam syurga tu punya keinginan kita ni, cuaca yang dalam syurga tu pun ikut keinginan kita. Lagi dahsyat. Dia bukan ikut suhu kita, suhu badan kita boleh cipta tara mana. Ikut suhu badan kita kan, inverter dan sebagainya. Tapi syurga ni ikut keinginan kita. Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala cerita bahawa daniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Allah cerita pula mereka punya keadaan makanan dalam syurga, nikmat mereka dalam syurga. Daniyatan alaihim zilaluha. Kata Allah, naungan pohon-pohon di dalam syurga itu dekat
dengan mereka dan dimudahkan untuk mereka memetiknya. Daniyah, dekat dengan mereka. Riwayat ni kalau kita cerita dengan kisah-kisah dalam tafsir dia panjang tentang bab ni. Pokok yang buah dia datang dengan rupa terbalik kan, akak di atas, pokok di bawah, dekat. Dan buah-buah dalam syurga ni dia punya nikmat bertambah, tak sama dengan kita di dunia. Satu gigitan rasa nikmat. Gigitan yang kedua ni nikmat dia bertambah lagi. Gigitan yang ketiga dia akan bertambah lagi. Dan nikmat dia tu makin bertambah dan bertambah. Kalau ada di dunia ni kita mati dengan nikmat lah. Tapi kan nak masuk, nak dapat nikmat tu di dunia ni jenuh jugalah. Nak kena kawal mulut, jaga mata, sabar dengan ibadat. Tapi nikmat dalam syurga ni Allah kata buah pun Allah bagi gambaran tak payah susah, dia dekat. Nikmat makan dalam syurga, kursi dalam syurga, cuaca dalam syurga, segalanya nikmat. Balasan apa? Di atas tadi, sabar. Balasan apa? Buat amal bukan harap nama, bukan harap pujian. Buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Baik. Kemudian Allah Ta'ala, kita menutup perbincangan dengan cerita tentang nikmat-nikmat dalam syurga Allah Ta'ala. Allah cerita kemudian, setelah Allah cerita pohon, Allah kata dan kepada mereka diedarkan cawan-cawan daripada perak, fiddah, daripada perak, dan piala-piala yang jernih laksana kristal. Kristal yang jernih itu dibuat daripada perak. Mereka tentukan ukuran yang sesuai dengan kehendak mereka, dan di sana mereka diberikan segelas minuman yang bercampur dengan halia, zanjabila. Ayam halia ada sana. Tu bulan puasa setengah tempat buat yang halia kot. Tapi halia sana tak pedih, tak terik di kengkung. Dia adalah sejenis minuman yang nikmat. Dan kemudian yang didatangkan dari sebuah mata air di syurga yang dinamakan salsabil. Allah bagi ni ayat ni cerita mai, tak ada siapa bancuh di sana, tak ada barista pembancuh kopi ni, tak ada. Dia mai daripada mata air. Dan minum berapa banyak pun tak rasa nak terkencing. Dia kira minum ya. Salsabil. Salsabil ni mata air pada syurga. Tu ada orang buat nama salsabil. Ada orang buat promosi tu jual air salsabil. Air apa ke dia bubuh nama salsabil. Asal dia mata air di dalam syurga. Baik. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, kamu akan sangka mereka mutiara yang bertaburan. Allah jadikan anak-anak muda yang berkhidmat di dalam syurga ni, punya cantik mereka ni macam butiran mutiara. Dalam tafsir dikatakan, kalau orang hadam dalam syurga macam tu, boleh bayang tak orang ahli syurga macam mana? Khadam dalam syurga macam mutiara. Yang duduk dalam syurga boleh bayang tak dia tu lagu dah? Cerita dalam syurga.
Dan apabila engkau melihat keadaan mereka di sana di dalam syurga, nescaya engkau melihat pelbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka berpakaian sutera hijau yang halus dan sutera tebal, serta memakai gelang yang dibuat daripada perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Kenapa? Jazaan, inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita cerita, ingat tak permulaan kuliah kita cerita tentang ahli, satu orang sahabat Nabi yang wafat, yang meninggal. Dia dengar cerita ni lah. Kita pun dengar kan, tapi kita rasa sabar. Sila air bulan kita duduk tengok jam, macam lebih 10 minit ya. Dia kaitan hati ni. Hati kita sejauh mana kita membesarkan satu perkara tu. Kalau dalam hati kita ada kebesaran akhirat, kita dengar benda tu yang kita terasa current, excited. Kita terlalu suka dengan satu benda kan, kita nantikan benda tu datang. Bila orang bagi tahu kata benda tu dah sampai, kita terkejut, kita rasa seronok. Oh betul ke? Satu orang cerita dia ni minat krosang. Contoh. Krosang daripada Sarawak. Butir dia punya tu daripada apa permata ke apa tak tahulah, lupa dah. Mutiara ke apa ke. Jadi dia kata cari punya lama. Tiba-tiba satu orang cerita dah sampai, stok sampai. Dia kata saya punya seronok, malam tak boleh nak tidur. Dia tu hantar mesej malam tak boleh nak tidur. Pasal apa? Esok ni nak pergi jumpa ni. Kosang pun. Kita kata sebab kita tak minat. Sahabat Nabi ni mereka begitu rindu dengan syurga ni. Mereka memang menanti-nantikan syurga ni. Jadi bila dengar tentang berita nikmat-nikmat syurga ni, ahli syurga dilayan, diberi makan, kerusi mewah, duduk nikmat, minum daripada mata air, zanjabil, salsabil, dengar nikmat-nikmat ni, hati dia tak boleh tanggung. Sebab karen dia ke arah tu. Sampai terkeluar roh dia. Meninggal. Dan Allah sebut ayat ni, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ayat ni Allah tutup menarik. Indah. Kalau kita faham dalam bahasa Arab, sangat indah Allah Ta'ala tutup ayat ni. Allah kata, inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah start ayat ni macam mana? Perempuan ni rahmati oleh lagi dikasihi oleh Allah. Allah start ayat ni, Allah kata sedar diri. Hampa tu asal tak ada apa. Kami bagi jadi hampa sebagai manusia. Kalau Allah bagi kita jadi ulang, ada siapa boleh buat tuntutan? Kami tak puas hati. Allah bagi kita jadi asyraful makhluqat, seagung-agung makhluk. Kemudian Allah bagi kita jadi orang beriman. Kita boleh beli iman. Allah bagi kita jadi orang yang beriman, Muslim. Kemudian Allah Ta'ala cerita, Allah peringat dalam ayat-ayat tersebut bahawa kita dijadikan daripada status money. Kemudian Allah cerita, Allah tunjuk dah jalan betul, akan ada dua jenis orang, syakira wa kafura, orang yang bersyukur, orang yang kufur. Kemudian Allah Ta'ala cerita bahawa ahli neraka sikit Allah sentuh tentang azab mereka, dibelenggu, berada dalam neraka yang meluap-luap dalam neraka Allah Ta'ala. Kemudian Allah mula cerita diberi minuman dalam syurga, kursi dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala mula cerita sifat-sifat ahli syurga. Antaranya suka bagi makan orang, dan perkara penting, poin yang penting Allah tekan di situ, depa ikhlas. Tak harap pujian, tak tunggu dihargai dan diucapkan terima kasih. Tak, depa tak harap apa. Allah cerita depa dibuat kerana Allah. Apa saja. Orang kadang tak penat kan, siapa pun tak pandang orang.
Siapa pun tak pandang hang, siapa pun tak puji. Hang tak penat ke? Aku buat kerana Allah. Orang yang buat sesuatu kerana Allah tidak pernah rasa penat, letih. Sebab dia tahu Allah mencatat dan Allah memerhatikan, dan perhatian Allah tak pernah terlepas, tak pernah tersilap. Kemudian Allah cerita ahli syurga ni antara nikmat yang mereka akan dapat. Kemudian Allah sebut yang ni semua hangpa dapat ni sebab apa? Sebab buat amalan. Dan akhirnya Allah tutup ayat ini, wa kana sa'yukum mashkura. Allah kata segala hasil usaha kamu, segala amalan kamu tak perlu harap. Kamu tak perlu harap dihargai oleh orang lain. Sebab mashkura, setiap amalan kamu dihargai oleh Allah. Sebab tu Allah kata orang mukmin ni kan, dia tak harap pembalasan pada orang, tak harap penghargaan pada orang. Dan Allah kata cukuplah. Setiap perbuatan dan amalan kamu dihargai oleh kami. Allahu Akbar. Kalau kita punya perkara, kita buat sesuatu, bos kita kata, saya hormati apa, saya hargai apa yang kamu buat. Atas pada bos, orang yang sangat kita respect, sangat kita agungkan, orang tu mai kata kat kita, terima kasih no. Tidak, tak boleh no. Agung minta kat kita segala hayak, dia mai tempat kita, tak tahu dia kata kat kita depan orang ramai, terima kasih nah, ambil ayak. 10 tahun kita duk cerita, oi Agung masa mai apa Masjid At-Taqwa tu, dia suruh aku ambil ayak, aku pi bagi kat dia ayak, dia kata terima kasih. Sila akhir bulan buat stiker manusia diucapkan terima kasih oleh Agung. Ni yang ucapkan terima kasih dan hargai ni kita ni siapa dia? Pencipta dunia dan segala-galanya. Allah kata jangan susah hati. Mashkura, sa'yukum, setiap amalan kamu dihargai oleh kami. Cukuplah untuk kita jadikan sebagai motivasi untuk kita ikhlas dalam amalan kita. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, sekadar itulah yang sempat kita kongsikan. Sebarang salah silap dan kekurangan kerana tidak mendapat menunaikan hak sebaik mungkin, saya mohon kemaafan. Dan jadikanlah Ramadan ni, fasa-fasa terakhir ni, sebagai fasa yang sangat penting. Jangan kita dipukau, jangan kita disihir dengan pelbagai tawaran-tawaran dunia. Kita tahu raya menanti kita, dan lebih daripada itu lagi Lailatul Qadar menanti kita. Jangan terlepas Lailatul Qadar. Nabi tak pernah tinggalkan i'tikaf. Kita orang lelaki budayakan i'tikaf. Nabi penuh dalam masjid. Orang perempuan tak i'tikaf di masjid, boleh buat satu kawasan dalam rumah macam musalla. Mazhab Hanafi dia boleh buat macam musalla di rumah. Kita ni mazhab Syafi'i, kita boleh khususkan di rumah ni satu tempat, seolah macam satu surau, satu corner untuk kita ibadat. Kita pun sibuklah dengan Lailatul Qadar. Jangan terlepas. Habis saja Ramadan, amalan sunat jadi fardu, amalan fardu 72 kali ganda, habis cerita. Tuan-tuan, Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Khairun min alfi syahr. Faham ayat ni? Banyak orang silap faham. Allah tak sebut dia ni pahala Lailatul Qadar 1000 bulan tau. Allah sebut khairun, kata nama perbandingan. Lebih daripada tu. Lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Lebih banyak mana? Allah yang maha mengetahui. Makna kita baca subhanallah pada malam tu kena Lailatul Qadar, pahala dia macam kita baca subhanallah lebih pada 83 tahun 4 bulan. Mana nak dapat offer ni? Jangan kita dipukau, disihir dengan tawaran-tawaran dunia dan hantu-hantu raya yang sedang bertebaran dengan hebatnya. Terpikatlah dengan Ramadan. Dan yang terakhir, malam raya Nabi dalam masjid. Malam raya orang Islam adalah merayakan kemenangan puasa tu dengan ibadat. Orang perempuan malam raya sepatutnya ada di atas tikar sejadah. Ya, betul. Esok pagi nak makan apa? Nak makan biji tasbih, duduk ada atas tikar sejadah. Memanglah.
Adjust lah. Tak, saya kata macam ni kat mak saya. Mak saya kata esok pagi nak makan biji tasbih lah. Teringat tu kan. Memanglah esok nak makan pagi kita adjust lah. Supaya kita tak terlepas Lailatul Jaizah. Malam pengurniaan hadiah. Dia bukan cari dah. Malam raya tu confirm Allah bagi. Itu malam pengurniaan hadiah. Setelah penat 1 bulan berpuasa, Allah nak bagi hadiah malam tu. Tahu-tahu kita lena sukumut. Letih memasak. Yang lelaki pula letih puasa. Yang budak muda pula letih main meracun. Allah. Sedihlah, sedih. Itu bukan hari raya kita. Itu bukan hari raya kita. Kita merayakan dengan ibadah. Hidupkanlah malam-malam terakhir ni. Kejarlah Ramadan. Buatlah checklist banyak mana perubahan telah berlaku pada diri kita. Lepas Ramadan, bukan lepas Ramadan ni, malam raya, syaitan akan kembali balik. Syaitan duk kata, I am coming. Dia duk tunggu. Malam raya, dia keluar. Nafsu pun akan jadi kuat balik. Gunalah kesempatan yang ada. Mintalah pada Allah. Doa makbul ketika buka puasa. Sepanjang puasa makbul. Perbanyakkanlah ibadah. Tingkatkanlah ibadah. Nabi ketatkan kain. Nabi tingkatkan mutu ibadah. Panjangkan salat. Di mana kita? Muhasabah. Semoga Allah rezekikan kepada kita Lailatul Qadar. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukur kulluh ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih sya'nana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina minal kuffar wal yahuda was sahyuniyah. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan puan-puan, jangan lupa doakan untuk saudara kita di Palestin. Berterusan berdoa semoga Allah temukan Lailatul Qadar, Allah menangkan Islam dan umat Islam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu